Where are you from? China. If I visit your country, which kind of food should I try? Chinese food. What is the best time to visit your country? Lunchtime. What do you like to do? I like to sleep. What do you do with your free time? I sleep with my free time. Untuk kursus-kursus biasa, bukan saintifik dan tidak memerlukan pelajar masuk ke lab, pelajar diberi markah atau grade berdasarkan kehadiran, assignment, group presentation dan ujian bertulis. Akan tetapi, dilihat bahawa kehadiran tidak boleh menentukan kualiti seseorang pelajar ataupun grade yang diperolehi. Zaman sekarang ni, dengan assignment pun senang ditipu. Cuma copy paste je daripada website, daripada assignment-assignment senior yang lepas. Group presentation pun dah membosankan sehingga setiap tahun beberapa pelajar mati selepas mendengar terlalu banyak group presentation yang boleh membekukan otak mereka. Dah jadi macam zombie kapal pisang lah pula kan. So bila ada ujian bertulis ni, selalu pula ulang dan selalu ada PowerPoint daripada pensyarah bagi je. Jadi, bagaimana kalau ujian lisan diperkenalkan untuk menggantikan segala ujian bertulis yang ada? So, situasinya akan berbeza untuk setiap pelajar sebab perlu menghadapi ujian yang AI pun tak boleh nak bantu mereka. Jadi, hari ini anda bersama dengan Bella dengan show kita Ujian Lisan untuk mengatasi penipuan akademik. Dan juga bersama tetamu khas dengan Bella hari ini. Cantik orangnya. Nama dia tadi Siti Nur Asma, naib yang di-Pertua MPP UiTM Raub Cawangan Pahang. Kita akan dengar pendapat orang muda jika ujian bertulis ni digantikan dengan ujian lisan. Okey Asma, boleh perkenalkan diri sikit? Baik, terima kasih Cik Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Orang Melayu sering berkata tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diri Siti Nur Asma binti Ahmad Saufi, berumur 20 tahun, berasal dari Kuala Lumpur, merupakan pelajar Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Diploma Pentadbiran Awam semester 5 di UiTM Cawangan Pahang, kampus Raub. Merangkap naik yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Pahang. Itu dia cara MPP UiTM Raub kita perkenalkan diri. Okay, sebelum tu Bella nak ucapkan terima kasih atas kesudian Asma bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita berkongsi pendapat. So tanpa mengelakkan masa lagi, kita ajukan soalan pertama. Okay, so Asma berani tak kalau diuji melalui ujian lisan? Kalau pada saya, jika dibandingkan ujian bertulis dengan ujian lisan, keberanian saya lebih yakin pada ujian lisan. Pandangan saya, idea apabila kita menduduki ujian lisan ni lebih cepat, pantas dan bagi saya idea tu lebih bernas berbanding kita bertulis. Itu pendapat saya lah. Asma rasa kalau ujian lisan ni, adakah ia tak fair kepada mereka yang tak berani bercakap depan orang, yang rata-ratanya tak selesa memberikan jawapan kepada people secara direct ataupun secara lisan? Bagi saya, mengikut pemahaman saya lah, ujian lisan ni antara ujian yang untuk mengukur tahap penerangan, hujahan dan idea dilontarkan oleh pihak tertentu. Dan jika dari segi pendidikan, semua mahasiswa wajar untuk bijak berkomunikasi dan perlu ketebikan sok-sok introvert mereka ataupun yang lebih dikatakan tadi oleh Cik Bella, rasa tidak selesa untuk memberi jawapan secara direct kepada orang ramai. Ini kerana hidup di bumi yang kian maju ke hadapan dengan pembangunan, keperluan untuk berkomunikasi secara berhadapan ni amat penting. Dan untuk mahasiswa melatih diri mereka untuk berkomunikasi secara lisan di halayak ramai. Dan perkara ini kita dapat lihat dalam salah satu ujian yang ada di Malaysia, iaitu Malaysian University English MUAT, iaitu ujian yang perlu diduduki oleh semua mahasiswa untuk mencukupi syarat mereka menyambung pengajian ke degree. Dan di antara ujian ini adalah ujian lisan. Dan bagi saya, antara 4 bahagian ujian yang ada dalam
peperiksaan ini, iaitu listening, writing, speaking dan reading, ujian lisan antara ujian yang amat membantu mahasiswa untuk lulus dalam ujian ini ataupun muat ini. Dan bagi saya tidak wajar untuk mahasiswa memberi alasan ini tidak adil kepada mereka yang mempunyai sosok introvert untuk berkomunikasi di halayak ramai, kerana mahasiswa telah diajar ketika di universiti untuk berhadapan dengan orang ramai, berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyiapkan tugas, berkomunikasi dengan pensyarah. Dan saya rasa untuk zaman kini alasan untuk disebabkan introvert itu menjadi penghalang mereka untuk berhujah ataupun menghadapi ujian lisan ini. So ujian lisan ni adalah salah satu cara yang mudah untuk kita betul-betul menguji pelajar, kan. Maksudnya para pelajar dapat menerangkan pemikiran mereka tentang apa saja topik yang berkaitan dengan kursus mereka. Tak terikatlah dengan soalan saja. So in a way, dengan ujian lisan ni mereka dapat tahu bagaimana mereka memikirkan secara keseluruhan bidang mereka. Okey Asma, kita tahu nanti bila kita di tempat kerja, orang expect kita untuk menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja directly, secara berhadapan dengan orang, dengan senior kita, dengan supervisor kita, manager kita, dengan bos kita. Dan bukan dia jawab soalan berdasarkan soalan yang dicetak diberikan kepada kita, betul tak? Maksudnya contohnya bila manager kita ada soalan yang dia nak tanya kita, dia type dulu, lepas tu dia dah print, lepas tu bagi kita masa untuk jawab. Betul macam tu kan? Dia akan tanya directly, kita pun akan jawab directly. So tak ke Asma rasa cara penilaian ni paling mirip dengan suasana kerja? Baik, betul, saya setuju dengan kenyataan tersebut. Ujian lisan ini secara asasnya melatih diri untuk bijak berkomunikasi dan ia berkait rapat dengan suasana kerja di masa hadapan. Dan di universiti sendiri, kebanyakannya pensyarah telah mengimplementasikan kaedah pembelajaran dari sesi pembentangan, dan boleh dikatakan semua subjek yang saya sendiri pasti ada sesi pembentangan. Dan dengan wujud sesi pembentangan ini, para pensyarah akan menilai para mahasiswa bagaimana mereka berhujah, tahap kerelevanan idea mereka dan penerangan yang jelas atau tidak. Jadi dengan wujudnya ujian lisan ini, bagi saya mahasiswa itu dah ready untuk berada di dunia pekerjaan mereka. Dan sebagai contohlah, semasa sesi pembentangan di dalam kelas, kebanyakannya pensyarah akan tanya soalan yang secara spontan, tidak berkaitan dengan tajuk ataupun tidak bertulis, ataupun mahasiswa tersebut sendiri tahu soalan tersebut. Hanya secara spontan, dan mahasiswa tersebut perlu bersiap sedia dengan preparation diri mereka untuk menjawab soalan tersebut. Perkara ini mampu memberikan mahasiswa tersebut untuk berfikir secara kritis dan menghasilkan idea yang lebih relevan lah apabila mereka berada di dunia pekerjaan, lebih ready dengan idea-idea yang lebih bernas, tidaklah hanya tertumpu kepada factual sahaja dan lebih mudah untuk berfikiran di luar kotak. Dan bagi saya sendiri sebagai Majlis Perwakilan Pelajar, dan kebanyakannya pengurusan kami lebih kepada pihak pengurusan UiTM, dan seperti dalam mesyuarat-mesyuarat, kami sering ditanya soalan yang secara spontan, tidak tahu menahu soalan tersebut, tapi perlulah berkait dengan kami punya skop tugas kerja lah. Saya rasa selepas saya berada dalam dunia MPP ini, di environment bersama dengan pengurusan UiTM, ia sedikit sebanyak membantu saya di dunia pekerjaan saya akan datang. So keburukan ujian lisan ni, kalau lecturer bias atau pilih kasih dengan kita, mungkin dia akan bagi markah buruk untuk ujian lisan kita, kan. So tapi sekarang pun kalau lecturer boleh je bagi markah bias untuk assignment dan group presentation. Kira kalau lecturer tu benci kat kita ke, dia bias dengan kita, tak suka kita ke, sekarang pun dia boleh sabotage kita. Bukan sebab ujian lisan je, kan. Pandangan saya berkaitan dengan isu bias, ataupun lebih mudah kata dalam bahasa kami ini favoritism lah. Ini ada di mana-mana. Ia bergantung kepada integriti seseorang individu itu. Sama ada di pensyarah ataupun mahasiswa, apabila dalam proses penilaian perlu adanya integriti dalam diri, itu sangat penting. Jadi sebab itu betapa pentingnya untuk mahasiswa
Ini pandangan saya lah. Untuk mengelakkan berlakunya seperti yang dinyatakan oleh Cik Bella sebentar tadi, perlulah hadiran diri mahasiswa untuk sentiasa menghormati dan memuliakan para pensyarah. Bukan makna kita perlu menjadi teacher's pet, tapi di dalam dunia menimba ilmu ini, kita ini memang diajar untuk menghormati pensyarah supaya urusan pendidikan itu dipermudahkan. Saya ingin petik satu kata-kata dari seorang penulis ataupun ulama yang terkenal daripada Indonesia, iaitu Hamka. Seseorang yang sering memberi kata-kata yang lemah lembut dan beradab dapat melembutkan hati manusia yang keras. Jika kita tidak memberi sebarang permasalahan kepada pensyarah, saya yakin markah penuh ataupun markah yang cemerlang ada di dalam tangan pelajar tersebut, unless pensyarah tersebut yang mempunyai masalah sendirilah. Dan saya rasa, saya yakinlah di mana-mana universiti ada je isu pensyarah yang mungkin ada masalah peribadi yang sehingga bawa ke dalam kelas, dan saya rasa ia bergantung kepada kredibiliti pensyarah tersebut sama ada ia berkualiti ataupun tidak untuk mengajar di dalam kelas. Tapi kalau contoh macam pelajar tu sendiri yang jenis yang diam di dalam kelas, yang tak berapa nak campur lah, bila lecturer tanya soalan pun dia diam, tapi tiba-tiba bila dapat markah tu tak dapat markah yang tinggi. Kalau macam tu, ia bergantung kepada usaha individu tersebut lah. Macam rakan-rakan saya di dalam kelas, ada yang jenis yang pendiam, tetapi bila in terms of belajar, mereka menjadi outspoken. Mungkinlah disebabkan kami ini diploma pentadbiran awam dan kebanyakan daripada kalangan kami adalah outspoken. Dan mereka apabila dalam kelas, mereka memaksa diri ke hadapan untuk bersuara. Tetapi untuk yang pendiam itu, ia agak menyukarkan para pensyarah untuk menilai diri mereka sendiri. Sebab mereka yang memilih untuk berdiam, dan hasil markah mereka macam itulah. Sebab mereka dah pilih untuk berdiam dan para pensyarah tidak dapat menilai mereka secara cemerlang lah, seperti rakan-rakan yang lain yang sentiasa outspoken di dalam kelas. So to be safe, interview ataupun ujian lisan ni boleh dirakam lah, sama macam ujian bertulis. So pelajar bolehlah request dengan bayaran untuk ujian lisan tu diteliti semula oleh panel-panel lain kalau dia rasa dia tak puas hati dengan markah yang diberi. Kiranya itu adalah salah satu jalan penyelesaian lah juga kan, tak nak ada markah bias. Kalau katakan ujian lisan ini mengelakkan daripada bias, saya rasa setuju sebab ia menunjukkan secara direct kita punya kemampuan ketika menjawab segala persoalan yang diberikan oleh para pensyarah. Dan proses penilaian tu saya rasa lebih mudah berbanding bertulis. Sebab bertulis ni kadang-kadang pensyarah agak sukar untuk faham struktur ayat yang kita nak ingin sampaikan, lebih-lebih lagi dalam bahasa Inggeris. Kalau nak dibandingkan dengan proses penilaian yang lain, ujian lisan ni pada masa ni bebas daripada AI tools. So pada pendapat Asma sendiri, bukankah ini patut dijadikan satu sebab untuk memperkenalkan ujian lisan kepada para pelajar universiti? Betul, artificial intelligence ni sangat terkenal di kalangan mahasiswa dalam proses mereka menyiapkan tugasan mereka lah. Dan antara yang relevan pada masa kini yang pengetahuan saya lah, iaitu ChatGPT, kita ada Google Bard dan sebagainya lah. Dan setengah pelajar telah menyalahgunakan AI ini untuk tujuan plagiarism, bagi memudahkan proses assignment mereka, dan hanya perlu copy dan paste sahaja di kertas peperiksaan. Dan yang ini akan mengurangkan critical thinking mereka dalam menghasilkan idea-idea yang bernas sepanjang mereka berada dalam proses pembelajaran lah. Jadi jika adanya ujian lisan ini, perkara sebegini dapat dielakkan, dan paling-paling pun mereka hanya gunakan untuk mendapat key idea saja dengan menggunakan AI tools ni untuk mendapat key idea, dan lebihnya elaboration tu mereka menggunakan pemikiran mereka sendiri. Apabila ada ujian lisan ini, pihak universiti dapat mengurangkan tahap plagiarism pelajar di antara pelajar semasa buat assignment ataupun semasa membuat peperiksaan peperiksaan writing
secara atas talian. Kursus-kursus yang memerlukan student untuk tunjuk macam mana mereka buat kerja secara fizikal ataupun ujian lisan adalah antara kursus yang orang kata kita paling selut lah, kita paling hormat lah kan. Contohnya macam pelajar kimia yang tunjuk eksperimen secara live ke lecturer, ataupun pelajar law yang perlu buat assessment di mahkamah depan lecturer, ataupun pelajar medicine yang perlu buat examination dan treat patient dulu sebelum jadi doktor yang sebenar. So pada pendapat Asma lah kan, adakah dengan kita perkenalkan ujian lisan ni kita boleh memartabatkan kursus-kursus yang kurang dihormati, orang cakap senang je nak score. Contohnya seperti kursus-kursus business management, ekonomi, sejarah dan lain-lain. Baik, saya rasa betul kerana kebanyakan bidang-bidang seperti yang disebutkan oleh Cik Bella sebentar tadi, mereka tidak melaksanakan latihan praktikal di dalam kelas. Dan bagi saya dengan wujudnya ujian lisan ini mampu membantu mereka bersedia ataupun mengimplementasi apa yang mereka belajar ke dalam latihan praktikal yang akan dilakukan ataupun ujian lisan inilah. Dan sebagai contoh, salah satu subjek iaitu entrepreneurship yang saya sendiri ambil sekarang adalah ada satu projek yang kami perlu laksanakan, dan pada akhir projek tersebut kami perlu present produk kami dan akan adanya satu proses pitching. So semasa proses pitching pada produk ini, pensyarah akan menilai kami dari segi kami membentangkan produk tersebut, fungsinya dan apa yang kami melakukan inovasi pada produk tersebut. Jadi pensyarah akan evaluate kami berdasarkan lisan lah. Saya rasa ini berkait rapatlah dengan ujian lisan. Jadi walaupun ia hanya tidak direct one to one kepada pensyarah di dalam kelas, di halayak classmate kita, saya rasa ini mampu membantu pelajar-pelajar yang tidak bidang yang tidak berkaitan dengan latihan praktikal seperti medik, lawyer ataupun sebagainya. Pelajar-pelajar yang berada dalam business management ataupun dalam saya punya bidang sendiri iaitu di pentadbiran awam yang tiada latihan praktikal, subjek-subjek begini yang berkait rapat dengan ujian lisan ini mampu membantu mereka mengasah cara-cara berkomunikasi, cara-cara membentangkan sesuatu. Dan saya rasa proses pitching ini bukan mudah pada pelajar mahasiswa biasa untuk pitching pada satu produk yang mereka hasilkan sendiri. Dan saya rasa perkara ini mampu membentukkan mahasiswa yang mempunyai kualiti tinggi di universiti-universiti negara kita. Negara Itali adalah salah satu contoh negara yang menerapkan ujian lisan untuk pelajar universiti pada subjek tertentu. So pelajar akan duduk depan lecturer selama 30 minit hingga 1 jam dan akan menjawab soalan-soalan yang diberikan. So pensyarah tersebut akan menolong pelajar kalau pelajar ada sebarang pembetulan semasa menjawab. So pada pendapat Asma sendiri, kalaulah universiti UiTM juga menetapkan kaedah yang sama, apakah yang akan berlaku? Sama ada pelajar akan bergantung sepenuhnya pada pensyarah ataupun pelajar akan hafal tiap-tiap satu kataan daripada slide-slide yang lecturer bagi, ataupun pensyarah sendiri akan bagi soalan berdasarkan prestasi akademik pelajar tu sendiri. Kalau pointer tinggi bagi soalan susah, kalau pointer rendah bagi soalan senang, ataupun Asma ada pendapat lain? Mungkin saya pilih untuk mempunyai pendapat lain kerana pandangan saya sendiri, jika pihak kerajaan ataupun pihak universiti betul-betul ingin mengimplementasikan ujian lisan ini, saya rasa para pensyarah perlu memberi soalan yang berkait rapat dengan subjek tersebut, isu-isu semasa yang berkait rapat dengan topik tersebut, dan memberi soalan-soalan penyelesaian masalah ataupun problematic question. Perkara ini mampu membantu mahasiswa dalam berfikiran kritis dan menjawab persoalan ujian tersebut serta membantu menambahkan lagi kefahaman pelajar dalam subjek-subjek tertentu. Kami pelajar diploma pentadbiran awam, kami ada ambil subjek law. Walaupun kami bukan student law, kami ada ambil beberapa subjek berkaitan dengan law, undang-undang. Jadi itu agak bagi saya lah
jika kami bukan pelajar law, mengambil undang-undang, kami tiada basicnya lah. Kebanyakan daripada rakan saya tidak mampu untuk skor dalam subjek tersebut. Dan saya rasa jika subjek-subjek susah seperti ini mampu diubah kepada ujian lisan, saya rasa ia mampu membantu para pensyarah untuk skorkan pelajar-pelajar dalam mendapat markah yang tinggi lah, sama ada semasa peperiksaan ataupun semasa ujian lisan tersebut lah. Dan bagi saya, para pensyarah perlu memilih soalan-soalan yang tidaklah kata susah, tapi jika subjek tu dah susah, soalan itu mampu untuk dijawab oleh para pelajar. Asma ambil subjek apa je SEM ni? Kalau untuk semester akhir, semester 5 ni nak kata susah semua tu taklah, tapi kalau katakan yang paling susah setakat ni bagi saya iaitu law 309, iaitu industrial law. So undang-undang satu subjek law yang anggap paling susah lah saya rasa semester 5 ni. Sebabkan saya pun dengan MPP dan perlu agihkan pula masa dengan belajar, dan antara subjek yang saya rasa susah sikit untuk memberi tumpuan adalah law. Sebab kebanyakannya bila kelas law ni saya tak dapat hadir. Sebabkan kelas dia adalah 1 jam tutorial dia. Jadi kebanyakan saya akan kadang-kadang perlu hadir ke mesyuarat. Jadi tak dapat nak beri tumpuan sepenuhnya kepada subjek ni. Tapi bagi saya itu bukanlah alasan. Yang mana yang perlu diutamakan, saya utamakan dahulu. Macam mana Asma nak kejar balik, nak catch up apa yang lecturer ajar? Macam contoh subjek law yang tadi tu kan. Sebab kalau kita tak belajar dengan lecturer tu depan-depan, kita tak ada dalam kelas tu, macam susah lah sikit kan kita nak catch up kan. Apa yang Asma buat selama ni? Kebiasaannya pensyarah-pensyarah law ni dia lebih berhujah di dalam kelas, dan slide-nya boleh saya katakan simple, straight to the point. So kalau kita nak baca pun ayat yang sangat panjang, melerer-lerer, kita sudah faham. Bila kita attend kelas, ada dalam kelas baru kita mudah faham sebab dia berhujah secara lisan. So kita mudah faham apa yang dia nak terangkan. So dia terus bagi direct case yang kita perlu hafal. So saya rasa bila saya tak attend kelas tu adalah sangat rugi, dan apa yang saya perlu lakukan adalah saya akan refer nota-nota daripada rakan-rakan saya, dan saya akan compilekan balik, masukkan balik dalam buku nota saya, dan saya cuba untuk fahamkan setiap topik tu. Jika saya tak faham, sama ada saya perlu direct kepada rakan-rakan saya ataupun ke pensyarah terus. Okay, penilaian ujian bertulis biasanya hanya dinilai oleh seorang pensyarah, kemudian mendapat grade daripada pensyarah tersebut juga. So kalau ujian lisan ni dilaksanakan betul-betul lah, Asma lebih suka kalau ujian dilaksanakan secara bersemuka dan berhadapan seorang pensyarah, ataupun bersemuka tapi berhadapan dengan beberapa pensyarah subjek yang lain, ataupun lebih suka kalau recorded dinilai seorang pensyarah, ataupun recorded tapi dinilai oleh beberapa pensyarah subjek yang lain. Yang mana? Asma lagi suka yang mana? Kalau Asma pilih untuk proses penilaian tu perlu adanya ketua pensyarah subjek tersebut, pensyarah yang mengajar pelajar tersebut, dan juga pensyarah-pensyarah lain yang mengajar subjek yang sama. Kerana apa? Dengan proses penilaian seperti ini mampu mewujudkan proses simak imbang antara pelajar dan pensyarah tersebut, dan perkara ini mampu mengelakkan isu bias seperti kita bincangkan awal tadi. Isu bias maupun favoritism di kalangan pensyarah ataupun mahasiswa sendiri. Nak recorded ke lebih suka ujian lisan tu depan-depan? Saya rasa lebih mudah secara berhadapan. Tapi dia adalah pros and cons dia. Kalau kita record, kita dapatlah macam apa ni orang kata, menyemak semula seperti ujian-ujian bertulis kan. Tapi kalau kita melakukan secara berhadapan ini, dia bergantung kepada keselesaan individu tersebut. Mungkin dia selesa secara recording, tapi kalau bagi saya lebih memilih untuk berhadapan. Okay lah, kita dah pun nak wrap up. So sebelum tu Asma ada apa-apa pesanan khidmat masyarakat tak? Okay, pesanan saya, saya berharap jika ujian lisan ini betul-betul dapat dilaksanakan di universiti-universiti awam, saya yakin dan saya boleh katakan 2 kali yakin
yang ujian lisan ini mampu mengubah perspektif masyarakat kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di universiti awam serta negara lebih dapat melahirkan mahasiswa yang lebih berkualiti tinggi yang dapat berdaya saing dengan mahasiswa di universiti-universiti luar negara ataupun di peringkat antarabangsa. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Thank you Asma atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dan Bella dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik. Jangan lupa ikuti kami di page FB, Twitter, Instagram dan juga YouTube My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye. Bye.